Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kita jaga kita. Hai, saya Cikgu Mat Nazarita, merupakan Cikgu Bahasa Melayu anda pada hari ini. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan semua murid berkaitan dengan teknik menjawab soalan BM SPM Kertas 2, iaitu bahagian soalan 1, soalan rumusan. InsyaAllah Cikgu memilih soalan 1, iaitu soalan rumusan, kerana soalan ini boleh membantu anak-anak murid memperoleh markah tinggi, iaitu sebanyak 30 markah. Untuk memudahkan lagi pembelajaran kita, cikgu sangat berharap anak-anak murid dapat menyediakan pen penanda atau highlighter pen untuk menanda kata kunci dan isi-isi penting. Baiklah murid-murid, sudahkah anda bersedia? Jom kita belajar bersama-sama. Sebelum cikgu menerangkan teknik menjawab kertas soalan 1 rumusan, cikgu menerangkan dahulu format penulisan karangan rumusan. Ingat, karangan rumusan mempunyai 4 perenggan. Ia berbeza dengan PT3. Jadi perenggan pertama ialah perenggan pendahuluan, iaitu ada dalam soalan. Ya, jadi jangan kita tinggalkan soalan. Manakala perenggan kedua ialah perenggan isi tersurat. Isi tersurat ada dalam petikan. Jadi kita akan cari dalam petikan. Okey, baik. Kemudian perenggan ketiga ialah perenggan isi tersirat. Ini merupakan adalah perenggan isi kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat yang memerlukan pemikiran dan pengetahuan sendiri. InsyaAllah yang ini juga cikgu akan ajar anak-anak murid bagaimana untuk menjana idea bagi soalan kebat. Baik, untuk soalan perenggan keempat ialah perenggan penutup, iaitu perenggan yang memerlukan cadangan dan harapan, yang memerlukan siapa, kehendak soalan dan juga harapan. Baik, kita mulakan dengan perenggan pendahuluan. Untuk pengetahuan semua, kita ada 3 jenis pendahuluan. Tapi cikgu lebih suka tekankan kepada pendahuluan jenis rumusan membincangkan. Baik, kita ada 3, iaitu kita ada rumusan membincangkan, kita tukar kata kunci dan terus kepada isi yang kita highlight. Nanti yang ini akan cikgu bincangkan dengan kalian semua. Kemudian untuk pendahuluan kedua, iaitu menggunakan petikan membincangkan. Namun yang ini bila untuk berada di hadapan belakang, kita harus menambah isi sendiri. Okey, namun yang ini kita selalunya tidak galakkan untuk pelajar-pelajar yang sederhana. Baik, dan kemudian yang ketiga ialah kita ada petikan yang menggunakan soalan pemahaman kedua, dan ini pun kita tidak galakkan. Jadi untuk memudahkan murid-murid, kita menggunakan petikan rumusan P1, iaitu pendahuluan jenis 1, iaitu rumusan membincangkan. Mari kita belajar perenggan pendahuluan berdasarkan petikan soalan dalam PowerPoint. Murid, jangan sesekali mengabaikan soalan atas petikan, kerana soalan ini merupakan ayat bagi perenggan pendahuluan. Kita lihat soalan daripada PowerPoint. Okey, murid boleh tengok pada soalan PowerPoint ini. Di atas ini adalah kehendak soalan. Okey, kita akan mulakan dengan cara membaca dengan betul dan gunakan pen highlighter. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan manfaat-manfaat hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Baik, pada soalan ini, kita lihat ada perkataan yang dihitamkan, iaitu perkataan apa? Manfaat-manfaat hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Maka, di sini amat penting untuk murid-murid terus menanda perkataan yang dihitamkan atau dibolkan itu, iaitu perkataan ataupun frasa ayat manfaat-manfaat hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Highlight perkataan ini. Kemudian setelah highlight perkataan ini, bulatkan perkataan pertama. Kenapa cikgu suruh bulatkan perkataan pertama? Kerana kadang-kala apabila kita masuk ke dalam dewan peperiksaan, kita seakan-akan lupa untuk menukar perkataan pertama
dengan perkataan yang sinonim. Maka bila kita bulatkan, terus tukar dengan perkataan sinonim. Baik, perkataan sinonim yang ada selalu yang masuk dalam peperiksaan, soalan peperiksaan SPM, kita boleh tengok daripada slide 5 ini, iaitu faktor. Ada perkataan yang sama dengan dia faktor, maka akan menjadi punca, menjadi sebab atau penyebab. Maslahat akan sama dengan perkataan kepentingan, kebaikan, faedah. Kekangan, masalah, halangan, cabaran, implikasi, kesan dan impak, langkah, inisiatif, cara, kaedah, tindakan, teknik, ciri, sifat, bentuk, peranan, tanggungjawab, tugas, sumbangan dan fungsi. Ada lagi ya, tetapi insya-Allah guru-guru di sekolah akan mengajar kamu tentang perkataan-perkataan yang sinonim. Baik, seterusnya, setelah kita melapat perkataan yang sinonim tadi, okey, kita terus tukar kata kunci. Okey, kata kunci tadi kita terus boleh mengarang pendahuluan. Andai kata ketika kamu sedang mengarang pendahuluan tiba-tiba kamu sakit, maka sekurang-kurangnya kamu dapat 3 markah. Maka di sini kamu terus mengarang ya. Terus mengarang, mulakan ayat kita dengan perenggan pertama, mulakan dengan rumusan membincangkan. Kemudian terus ambil yang kamu highlight tadi. Dan kamu tukar tadi kan, highlight, kemudian kamu tukar tadi, terus manfaat sama dengan perkataan sinonim apa? Faedah, kepentingan. Okey, baiklah di sini cikgu ambil perkataan faedah yang sama dengan maksud manfaat. Baik, jadi kamu punya pendahuluan teruskan dengan rumusan membincangkan faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Salin semula ayat yang kamu tandakan dengan pen penanda tadi atau highlighter pen. Maka alhamdulillah di sini kamu akan memperoleh markah penuh iaitu 2 markah. Dan perlu diingat markah penuh ini bahasa adalah separuh daripada markah penuh. Maka kamu secara automatik akan mendapat 3 markah. Okey Tania, kita sudah dapat membina perenggan pendahuluan. Baiklah murid, kita sudah membina perenggan pendahuluan, maka kita teruskan dengan perenggan isi tersurat. Baiklah, mari kita belajar cara membina isi perenggan tersurat. Baik, bagi perenggan kedua iaitu perenggan isi tersurat, kita boleh melihat kehendak isi tersurat melalui soalan. Murid hanya perlu mengesan 6 isi tersurat sahaja. Baik, di mana kehendak soalan isi tersurat? Manfaat hidup berjiran adalah isi tersurat. Manakala selepas itu adalah isi tersirat. Baik, kita teruskan dengan petikan keseluruhan cerpen ataupun teks ya. Murid hanya perlu mengesan 6 isi tersurat sahaja. Isi tersurat boleh dikesan dalam petikan dengan membaca satu ayat demi satu ayat. Cikgu selalu menekankan kepada murid cikgu baca dalam setiap ayat dalam petikan dan cuba rujuk soalan. Baik, kita lihat soalannya. Kita lihat petikan keseluruhan teks. Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan keutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Adakah ini manfaat hidup berjiran? Tanya satu ayat demi satu ayat, maka murid kena tanya, adakah ayat ini bergantung kepada kehendak soalan iaitu manfaat hidup berjiran? Belum lagi, betul? Sebab ia baru bercerita tentang kemakmuran sebuah negara. Belum lagi menceritakan tentang kepentingan hidup berjiran. Baik, kita teruskan. Ayat ini bukan ayat isi. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti. Ini juga masih belum isi sebab baru menceritakan tentang hubungan jiran. Baik, kita teruskan kepada ayat ketiga. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Ini masih lagi umum, belum lagi manfaat hidup berjiran. Maka selalunya pada perenggan pertama tidak ada isi selalunya, tetapi kadangkala ada. Jadi hati-hati, setiap ayat yang dibaca haruslah merujuk kepada kehendak soalan isi tersurat. Baik, kita teruskan kepada perenggan kedua. Jiran ialah orang yang paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara yang berlaku kepada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Ini baru cerita tentang maksud kejiranan ataupun jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Adakah ini manfaat hidup jiran? Ya, kita boleh terima sebagai
isi pertama. Jadi anak-anak gunakan pen highlighter ataupun pen penanda tadi untuk kamu meng-highlight jawapan tersebut. Okey, kemudian kita teruskan dengan pertolongan seperti inilah. Okey, baik. Jika nampak perkataan inilah, okey, maka bila perkataan inilah ia merujuk kepada soalan yang sebelumnya. Maka itu selalunya adalah huraian. Jadi kita tak perlu ambil. Kita sekadar mengambil fakta atau isi. Maka pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan dalam masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak wajib atau sanak saudara adalah huraian. Baik, seterusnya. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama dan budaya akan memberikan faedah yang sangat besar kepada kita. Ya, ini adalah isi. Isi bahawa kalau kita hidup manfaat jiran, jiranlah yang dapat membantu kita dari segi perbezaan latar belakang. Baik. Hal ini dikatakan demikian. Kenapa cikgu highlightkan ini? Okey, ini merujuk kepada ayat sebelumnya. Maka ayat sebelumnya adalah isi, ayat selepas itu dianggap huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. Baik, seterusnya. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samsing. Baik, ini adalah isi yang tepat, iaitu manfaat hidup berjiran, jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman. Perkataan seperti contoh, kalau boleh huraian kerana kita tak perlu ambil. Kita ambil sahaja setakat ancaman itu. Okey, perkataan seperti, kerana, contoh tak perlu dimasukkan. Sebab kita lebih tekankan kepada fakta atau isi. Lihat perenggan seterusnya. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Baik, ini adalah isi seterusnya. Baik, kita teruskan. Gejala sosial. Okey, kita lihat di sini ada perkataan seperti khalwat penderaan. Baik, perkataan seperti khalwat penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah kita potong. Kita potong sebab kita nak ambil yang umum, iaitu gejala sosial dapat dibendung sahaja. Okey, jadi ayat ini berbunyi gejala sosial seperti khalwat, penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. Maka di sini cikgu nak ringkaskan ayat ini kepada ayat fakta sahaja, iaitu gejala sosial dapat dibendung. Noktah. Jika jiran pun cikgu tak ambil kerana ia adalah huraian. Seperti khalwat pun adalah contoh sahaja. Okey, kita teruskan kepada ayat seterusnya. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga kita. Nampak? Adakah ayat ini isi ataupun huraian? Namun kita lihat di sini perkataan cikgu boldkan ataupun cikgu hitamkan gejala. Gejala diulang lagi. Maka bila diulang perkataan yang sama, tadi gejala sosial, di bawah pun ada perkataan gejala, maka ia dianggap sebagai huraian. Baik, seterusnya. Jadi ayat ini tidak perlu ambil ya. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Ayat ini bukanlah ayat manfaat hidup berjiran. Baik, kita teruskan kepada ayat seterusnya. Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. Baik, ini adalah isi yang tepat. Namun cikgu berharap murid dapat memilih isi yang terbaik. Selalunya isi ini adalah yang terbaik, tetapi kalau kita lihat ayatnya terlalu panjang. Kita untuk memudahkan ataupun untuk mendapat markah yang cantik, kita akan melihat 120 patah perkataan. Maka ayat yang panjang ni kita ambil inisiatif dia sebagai alternatif pilihan terakhir untuk menambah isi. Baik, kita teruskan dengan ayat seterusnya. Rahsia kejayaan program ini. Bila ada perkataan ini cikgu ulang sekali lagi, ia adalah huraian. Jadi kita tidak perlu mengambil ia sebagai isi. Rahsia kejayaan program ini terletak pada kesepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. Baik, seterusnya, perenggan ketiga.
Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ini bukan isi. Kenapa? Sebab ia bergantung kepada perpaduan. Tetapi yang kita bicarakan adalah tentang kejiranan. Maka kita teruskan kepada ayat seterusnya. Tanpa perpaduan, negara akan berada dalam keadaan kucar kacir dan masyarakat tidak dapat lagi hidup dalam keadaan aman dan damai. Maka ini berceritakan tentang perpaduan. Belum masuk kejiranan. Okey, kita teruskan kepada ayat seterusnya. Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. Ini juga adalah isi sebab ia sudah menyentuh hubungan baik sesama jiran. Maka ini adalah isi seterusnya. Baik, seterusnya kita lihat jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semangat toleransi, saling percayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Baik, ini juga adalah isi. Seterusnya, sekiranya hal ini diabaikan maka lambat laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan. Ini adalah perbalahan dan perpecahan. Ini adalah kesan, maka ia bukan manfaat hidup berjiran. Baik, seterusnya kita lihat kepada isi perenggan seterusnya. Di samping itu, semangat kejiranan membantu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat dalam negara kita. Ini juga adalah isi kerana kejiranan dapat memupuk semangat perpaduan. Baik, seterusnya. Perpaduan yang terjalin akan membolehkan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai. Maka ia diulang semula. Itu adalah huraian. Nyatalah semangat kejiranan banyak memberi manfaat baik kepada diri sendiri, penduduk setempat dan masyarakat umumnya. Ini adalah lebih kepada kesimpulan rumusan yang terakhir. Manfaat yang lebih besar ialah semangat kejiranan dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum dan membawa kepada perpaduan kaum. Jadi cikgu ambil daripada perkataan semangat kejiranan ini. Jadi sehingga kaum, ini juga adalah isi seterusnya. Baik, selain itu kita juga akan mudah mendapat bantuan jika kita menghadapi sesuatu masalah. Okey, jadi di sini kita lihat kita boleh dapatkan ini sebagai isi sebab kita itu adalah jiran dan kita mudah mendapat bantuan dalam hidup kejiranan. Okey, dalam kehidupan ini ya, dan bila ada perkataan ini maka itu adalah huraian. Dalam kehidupan ini kita tidak dapat lari daripada menghadapi perkara-perkara di luar jangkaan kita seperti kecurian, kemalangan atau kematian. Sudah tentu dalam keadaan seperti ini, orang yang paling cepat dapat menghulurkan bantuan ialah jiran kita. Jadi perkataan-perkataan ini selalunya hanyalah huraian kepada isi sebelumnya. Selanjutnya, jiran jugalah yang akan membantu kita menjayakan majlis keramaian. Ini adalah isi seterusnya ya. Baik, jiran jugalah yang akan membantu kita menguruskan sesebuah majlis sehinggakan yang berat menjadi ringan. Baik, diulang perkataan majlis. Maka itu adalah huraian. Hal yang demikian ini kerana kita berpegang kepada peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semangat kejiranan yang terjalin juga membolehkan gejala negatif di tempat tinggal kita akan dapat dicegah. Ini adalah isi yang terakhir. Nyatalah semangat kejiranan banyak memberi manfaat kepada diri sendiri, penduduk setempat dan masyarakat umumnya. Jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Baik, kita lihat di sini merupakan teks ataupun petikan. Jadi sebenarnya untuk kita membina ayat isi perenggan tersurat, kita akan bermula dengan antara manfaat hidup berjiran. Kita ambil balik soalan di atas, kehendak soalan, kemudian kita letakkan balik perkataan tersebut dan kita guna balik ya yang asal, soalan yang asal. Jangan yang kita tukar. Kenapa? Sebab kalau kita tukar silap, maka isi pertama dianggap silap. Maka untuk menyelamatkan keadaan, kita guna balik ayat soalan di atas. Jadi kita gunakan antara manfaat hidup berjiran ialah jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama dan budaya akan memberi faedah yang sangat besar kepada kita. Satu isi. Selain itu, jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman. Dua isi. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. 4 isi. Gejala sosial dapat dibendung. 5 isi. Seterusnya, jiran jugalah
yang membantu kita menjayakan majlis keramaian. Baik, di sini saya bagi 7 isi, tapi sebenarnya 6 isi sudah memadai. Kenapa cikgu bagi 7 isi? Sebab cikgu ambil satu ayat tu terlalu pendek, iaitu gejala sosial dapat dibendung. Hanya 4 patah perkataan. Maka ia menjimatkan patah perkataan dan cikgu meletakkan satu lagi isi sebagai persediaan andai kata isi cikgu tersilap. Maka sekurang-kurangnya cikgu memberi 7 isi, tetapi maksimum markah hanya 6 isi saja, iaitu murid dapat memperoleh 12 markah bagi 6 isi. Baik, seterusnya kita masuk kepada perenggan isi tersirat. Baik, yang ini yang dikatakan bahawa kita memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, yang mana murid-murid sebenarnya perlu ada pengetahuan dan ilmu untuk menjana ataupun mencari idea memberi isi kepada perenggan ketiga, iaitu perenggan isi tersirat. Baik, kita teruskan dengan bagaimana anak-anak dapat menjana isi bagi perenggan isi tersirat. Baik, penjanaan ini untuk 3 aspek ini cikgu beri bukan sekadar untuk rumusan saja bagi isi tersirat, tetapi anak-anak boleh gunakan juga untuk mencari isi dalam karangan bahagian B, iaitu bagaimana nak mencari isi dalam karangan, ya. Dan kita boleh juga lihat dia untuk soalan pemahaman Komsas maupun pemahaman umum. Baik, kita teruskan dengan cara menjana isi bagi perenggan isi tersirat. Bagi perenggan ketiga, iaitu perenggan isi tersirat, kita perlu menanda kehendak soalan atau kesan kata kunci dia. Kata kunci dia, okey, kita lihat pada soalan, iaitu soalan dia mesti isi tersirat pada soalan, cara-cara memupuk semangat kejiranan. Maka isi kehendak isi tersirat adalah cara-cara memupuk semangat kejiranan. Highlight cara-cara memupuk itu kena highlight, ya. Okey, isi bagi menanda tu memerlukan pengetahuan yang tinggi. Jadi untuk ni kita teruskan dengan slide 17, iaitu kita lihat isi tersirat, iaitu cara-cara memupuk semangat kejiranan. Baik, kita ada 3 cara, ya, iaitu 3 aspek, iaitu pengetahuan sendiri. Maknanya murid perlu ada pengetahuan sendiri. Mungkin melalui pembacaan, mungkin melalui media sosial, media cetak, okey, media massa, ataupun melalui pembelajaran ilmu yang cikgu-cikgu ajar di sekolah. Jadi, bila ada pengetahuan sendiri, kita tahu, oh, bagaimana aku nak memupuk semangat kejiranan. Kamu tahu sendiri. Namun, jika tiba-tiba anak-anak murid tidak dapat memikirkan ataupun tidak dapat menjana idea, kita gunakan cara dimensi. Dimensi kita ada dimensi individu, kita ada keluarga, sekolah, masyarakat dan juga negara. Baik, kita lihat, ya, dimensi untuk apa? Kita lihat dimensi diri untuk ni, kita gunakan dimensi masyarakat. Sebab bila melibatkan kejiranan, ia melibatkan masyarakat. Maka cikgu guna di sini dimensi masyarakat, iaitu masyarakat atau penduduk tempatan. Ini menggunakan dimensi. Okey, boleh mewujudkan persatuan penduduk yang aktif. Ini cara untuk memupuk semangat kejiranan. Maka masyarakat, dimensi, boleh memupuk ataupun boleh mewujudkan persatuan penduduk yang aktif. Ini adalah satu cara untuk kita jana idea. Kemudian kita tengok jana idea lagi melalui PESA. PESA ini politik, ekonomi, sosial dan agama. Politik tidak boleh disentuh, namun kita boleh tengok dalam politik ada undang-undang. Jika melibatkan kejiranan, ada undang-undang? Tidak ada. Adakah melibatkan peraturan? Tidak ada. Adakah melibatkan disiplin? Tidak ada. Jadi kita lihat dia lebih kepada, kalau kejiranan lebih kepada sosial, maka kita ambil aspek sosial. Di sini 3 aspek sosial, kita lihat sosial, bagaimana hubungan kita, komunikasi, iaitu kita boleh tengok kepada jiran, perlu bersikap ramah dan selalu menegur jiran. Maka di sini adalah kita ambil jenis idea PESA, iaitu sosial. Bahagian sosial iaitu bagaimana hubungan. Bila kita hubungan dengan kejiranan, maka kita perlu bertegur sapa ataupun bersikap ramah dengan jiran. Maka isi ini boleh diambil. Jiran perlu bersikap ramah dan selalu menegur jiran. Okey, baik, seterusnya. Baik, untuk tiap-tiap perenggan, cikgu terlupa nak beritahu bahawa ketika kamu menulis perenggan isi tersurat, tinggalkan 2-3 baris di bawah. Kemudian baru kita mulakan dengan perenggan isi tersirat. Baik, bagaimana nak memulakan perenggan isi tersirat? Anak-anak boleh menggunakan perkataan di belakang
ayat kehendak soalan. Cara-cara memupuk semangat kejiranan ialah jiran perlu bersikap ramah dan selalu bertegur sapa ataupun menegur jiran. Kemudian jiran bolehlah, masyarakat atau penduduk tempat bolehlah mengadakan persatuan penduduk yang aktif. Maka di situ kita dapat dua sudah memadai, dua isi. Baik, isi tersurat 6, isi tersirat 2 pun sudah memadai. Namun apa yang menyebabkan tips cikgu suruh meninggalkan 2 atau 3 baris selepas isi tersurat dan selepas isi tersirat? Ia untuk membantu, andai kata jika kita selesai mengarang semua karangan rumusan lengkap, kita perlu mengira patah perkataan kerana patah perkataan tidak melebihi 120. Jika patah perkataan tidak sampai, mungkin kita kira sampai 100 sahaja, maka kita boleh menambah isi tersurat untuk perenggan kedua dan juga kita boleh menambah isi tersirat untuk perenggan ketiga. Bermakna 7 atau 3 isi. Kenapa? Ia untuk membantu andai kata isi yang kita beri itu tidak menepati kehendak soalan. Sekurang-kurangnya ia memberi kita peluang untuk menjana isi lain. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada perenggan penutup. Baiklah, murid kita belajar cara membina perenggan penutup. Perenggan penutup pun hanyalah satu ayat seperti perenggan pendahuluan. Dia mudah sahaja, iaitu yang menyatakan cadangan dan harapan. Perenggan penutup akan bermula dengan frasa kesimpulannya. Kita tengok kesimpulannya, itu semua menggunakan frasa kesimpulannya. Siapa? Kita fokus dalam ni. Kita lihat siapa dalam ni. Kejiranan. Maka kita nampak jiran ataupun masyarakat. Maka kita gunakan siapa itu adalah masyarakat. Baik. Kemudian apa yang dia perlu buat? Apa perlu dia buat? Kita lihat balik kepada kehendak soalan. Manfaat hidup berjiran. Maka menjaga hubungan kejiranan. Maka kamu letakkan kesimpulannya, masyarakat hendaklah memanfaatkan hubungan kejiranan. Kenapa? Itu lebih kepada harapan agar dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Itu antara salah satu cara untuk murid-murid memberi jawapan bagi perenggan penutup. 3 frasa ni kena ingat. Siapa? Maksudnya fokus. Siapa dalam petikan kita itu? Cadangan. Cadangan ni lihat kepada kehendak soalan dan kenapa memberi harapan. Kenapa siapa itu perlu membuat perkara soalan itu dan harapan dia kenapa. Jadi kita dapat di sini, kita lihat masyarakat mewakili jiran, manfaat hubungan kejiranan adalah kepada kehendak soalan dan harapannya supaya mereka dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Baiklah murid-murid, alhamdulillah sudah selesai teknik menjawab soalan rumusan yang perlu dikuasai oleh murid bagi kertas 2. Cikgu harap murid dapat menguasai teknik yang diajar dan dapat dimanfaatkan dengan baik ketika menjawab soalan rumusan. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi dan cikgu doakan semua mendapat kejayaan cemerlang dalam EM SPM 2020 nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.